Mana Abang Lori? Abang Lori hadir. Siapa Abang Lori? Angkat tangan. Isteri Abang Lori mesti akan rasa insecure sikit dengan cerita ni. Cerita ni saya baca dari IIUM Confession, Abang Lori yang bujang. Aku beranikan diri untuk kongsikan kisah aku supaya menjadi iktibar untuk sahabat-sahabat di luar sana. Aku Miss Anggrek, berumur 37 tahun dan menetap di kota syurga makanan, Penang. So aku just direct pada cerita yang aku nak sampaikan lah ya. Akhir tahun 2022, aku ada berkenalan dengan seorang lelaki di aplikasi cari jodoh. Ini adalah ikhtiar aku untuk cari jodoh. Lelaki ni aku gelarkan sebagai Abang Lori. Bila sahaja dia menyapa salam perkenalan, pertanyaan pertama aku, adakah dia suami orang, tunangan orang atau pasangan sesiapa, kerana aku tak berminat untuk mengganggu perhubungan orang lain. Dan dia maklumkan yang dia belum pernah berkahwin, bukan milik sesiapa dan juga bukan suami sesiapa. Jadi, perkenalan berlaku dengan lancar dan dia sering kali tegur aku dalam bab berpakaian dan juga hal urusan agama. Part ini yang membuatkan aku betul-betul rasa tertarik sebab ilmu agama yang dia ada. Perkenalan di aplikasi tersebut bersambung di WhatsApp. Aku diberitahu yang dia bekerja sebagai planner di sebuah syarikat transportation dan kadang-kadang juga sekiranya perlu dia akan menggantikan driver lori yang bercuti. Part kerja aku tak pernah pandang asalkan dia ikhlas, jujur dan baik akhlaknya. Hari demi hari, perkenalan membawa kepada hubungan yang serius. Aku ada bagi tahu dia, aku tak nak kawan lama-lama. Sekiranya benar-benar ikhlas dan serius untuk jadikan aku isteri, so aku minta dia jumpa dengan keluarga aku untuk ke level seterusnya, which is berkahwin. Dan si dia datang jumpa keluarga untuk dapatkan kebenaran nak hantar rombongan melisik dan meminang. Jadi mulalah perhubungan kami ni lebih ke arah merancang perkahwinan dan berkeluarga. Biasa dalam perhubungan kan akan ada ups and downs, gaduh baik, gaduh baik. Setiap hari kami akan berhubung melalui mesej dan juga video call dari pagi sehinggalah ke awal pagi keesokan harinya. Even bekerja pun dia akan video call juga. Kadang-kadang tenggelam tu biasanya disebabkan kerja lah. Tiada apa yang mencurigakan tentang dia. Sepanjang perhubungan juga ada adik dia yang sering kali mesej aku untuk menyokong hubungan aku dan abangnya. Oh ya, aku juga diberitahu yang si dia ni adalah anak yatim piatu, ada 3 adik perempuan, Natasha, Syamimi dan Alia serta anak saudaranya Zahra. Okay, untuk makluman, si dia bagi tahu yang dia tinggal dengan adiknya, Natasha dan juga anak saudaranya kerana suami Natasha kerja offshore. Jadi adiknya tinggal dengan dia. Si dia ni kurang gemar untuk berkongsi kisah hidupnya kerana dia maklumkan hidupnya tak indah. Seringkali dilayan seperti anjing oleh orang sekeliling dan hidupnya kosong dan sunyi. Hatinya mati sehinggalah Allah titipkan rasa untuk dia berkenalan dengan aku. Lepas 2 bulan, rombongan dari pihak dia atau sebarang panggilan untuk berbincang berkenaan melisik ataupun meminang tu tidak kunjung tiba. Si dia datang ke rumah dan terangkan yang pihak dia tengah kelam kabut kerana Pak Longnya dimasukkan ke hospital dan keadaannya tenat. Disebabkan dia ni anak yatim piatu, jadi urusan ini diserahkan kepada Mak Longnya lah. Mama bagi tahu sekiranya tak dapat datang, cukuplah sekadar pihak dia call Mama untuk maklumkan yang mereka juga maklum tentang hubungan ini. Mama tak nak hanya dia je bercakap, tapi perlu ada penglibatan daripada keluarga juga. Dan dia maklumkan yang dia akan cubalah minta makcik dia untuk hubungi Mama sekiranya Mak Long tak dapat bagi masa untuk hubungi Mama kan. Kalau ikutkan sepanjang perkenalan setahun ini, 4 kali dah dia mohon penangguhan untuk proses melisik dan meminang ni disebabkan masalah dari pihak dia. Aku ada juga tanya dengan dia, tapi bila sahaja pertanyaan berkenaan ini pasti akan berakhir dengan katanya, aku seperti tidak memahami keadaan dia. Sepanjang perhubungan, si dia isolatekan aku dari dunia aku. Aku tidak dibenarkan untuk ada apa-apa social media. Aku tidak dibenarkan untuk kontak kawan-kawan aku. Aku juga menghadapi kesukaran untuk bekerja di pejabat. Untuk pengetahuan, aku work from home. Aku juga tidak dapat ke mana-mana tanpa persetujuan dari si dia. Hidup aku kiranya hanya untuk dia. Sekiranya aku perlu bekerja di pejabat, pasti dia akan merajuk, terasa hati dan akan menyebabkan dia bad mood dengan aku. Bila aku cuba berbincang dengan dia, dia akan cakap, kalau dia boleh tinggalkan dunia dia untuk aku, kenapa aku tak boleh? Okey, untuk pengetahuan, dia ni sebelum berkenalan dengan aku adalah seorang yang suka bergaduh, pukul orang dan juga berlumba kereta. Jadi semasa dengan aku, dia minta aku untuk ubah dan kawal dia supaya tak kembali kepada aktiviti seperti dulu lagi. Katanya dia nak jadi manusia, so aku turuti.
sekiranya ada masa aku longgarkan sedikit dan beri masa untuk dia bersama-sama dengan kawan dia. Waktu dia tengah stres ke, dia akan cakap aku pula yang tak bersungguh nak bantu dia kan, untuk bentuk dia. Pada bulan ke-8 perhubungan, si dia makin berubah. Rajin tenggelam ya. Kalau sebelum ini, dia rajin tegur aku kalau aku reply teks lambat ataupun tak jawab phone. Sekarang ni, dia pula rajin lopong. Bila aku tanya, dia akan cakap dia tak sihat, tertidur sebab makan ubat. Dia ada beritahu aku yang dia buat rawatan di klinik panel dan juga hospital. Baik, aku terima reason tersebut yang dia tak sihat. Bersungguh jugalah aku support dia untuk sembuh dan berikan artikel berkenaan dengan penyakitnya tu. Sejak dari bulan 8 tu, seingat aku hanya 3 kali je dia video call. Itu pun dalam kereta. Pernah sekali bila dia cakap dia di hospital untuk dapatkan rawatan. So aku pergilah hospital tu tanpa inform dia. Tapi bila sampai, tak ada pun kelibat dia. Kemudian bila aku tanya, dia maklumkan dia kena patah semula ke klinik panel tu kerana ada dokumen yang tak lengkap. Aku berkeras untuk dia berikan lokasi melalui WhatsApp, tapi dia minta aku untuk tunggu je kerana katanya dia yang akan datang jumpa dengan aku. 3 jam di sini aku waktu tu. Bila dia datang, memang aku lepaskan semua kemarahan. Kenapa perhubungan ini jadi macam ni? Tak normal bagi satu-satu perhubungan sekiranya pasangan tak call dan tak video call. Kenapa sekarang banyak hilah dan alasan? Tapi dia cakap yang aku tak faham keadaan dia. Dia bukannya culas dengan hubungan ini, tapi dia sakit. Dan sakitnya tu katanya agak kronik. Aku cuba hubungi adik dia, tapi tak berjaya. Hati aku mula rasa sesuatu yang dia sembunyikan yang menyebabkan dia berubah. Pertama sekali, aku cuba dapatkan nombor kad pengenalan dia. Alhamdulillah, Allah banyak bantu dalam proses aku mencari kebenaran ini. Dalam tahajud, aku mohon pada Allah tunjukkanlah semua kebenaran walaupun aku akan sakit. Akhirnya, perkhabaran yang tak pernah aku sangka, si dia sebenarnya dah kahwin dan ada seorang anak. Allah mudahkan carian aku sebab ada dalam satu maklumat yang aku dapat terkait dengan nama seorang perempuan, iaitu Kenanga. Aku cuba buat carian nama Kenanga di social media, muka buku menggunakan akaun kawan aku. Sebab social media aku semua dah delete dah. Dan tertera beberapa gambar keluarga bahagianya pada hari raya yang lepas. Allahu, terkesima aku, sedangkan semasa perhubungan kami beberapa kali dah aku tanya sama ada betul ataupun tidak yang dia tak pernah berkahwin ataupun tak ada pasangan. Dan setiap kali pertanyaan aku, dia akan jawab dengan nama Allah dan arwah ibunya. Katanya dia tak pernah berkahwin dan juga bukan milik sesiapa. Aku juga pernah tanya, betulkah anak saudara tu anak saudara tante anak sendiri? Dan masih dengan nama Allah dan nama arwah ibunya juga dia bersumpah yang itu anak saudara dia, bukan anak dia. Aku kumpul semua bukti untuk aku berdepan dengan dia. Aku tak suka masalah diselesaikan dalam telefon. Aku nak face to face dengan si dia, biar puas. Tapi sebelum pergi face to face tu, aku buka semula aplikasi cari jodoh yang kami mula-mula kenal. Untuk pengetahuan semua, bila dia minta aku delete semua akaun social media aku minta dia juga buat benda yang sama. Tapi aku dimaklumkan yang dia tidak ada akaun social media yang lain. Jadi aku minta dia delete akaun-akaun apps yang dia ada. Dia maklumkan dia dah delete. Tapi bila aku cuba buat carian malam tu, gunakan akaun fake, nah tu dia. Profil si dia masih wujud dan gambar pun gambar baru dah ya kawan-kawan. Apa lagi, aku cubalah pasang perangkap. Aku add lah dia. Tak sampai 5 minit ditegur. Pinawe betul. Masih sama soalan pertama aku. Awak suami orang tak? Dah kahwin tak? Boyfriend ataupun pak siapa-siapa ke? Jawapan dia semuanya tidak. Dan berharap tahun 2024 ni boleh dapat pasangan. Dan tujuan cari pasangan sebab seorang-seorang je. Mak ayah dah tak ada dah. Adik-adik dah kahwin. Hati panasnya. Saja pancing lagi kan sembang-sembang. Cubalah ajak dia keluar lunch. Dan dia setuju Dia ajak dating. Aku pun cubalah message dia. Aku cakap lah kan, aku dapat mimpi buruk yang dia ni curang belakang aku. Dan dia cakap, kan mimpi tu. Aku kata memang macam real. Dalam mimpi tu, aku nampak dia teks dengan perempuan lain, berkenalan, mengaku tak ada pasangan dan siap nak berdating lagi. Dia nafikan dan marah aku kerana terikut sangat dengan mimpi tu. Aku cakap, kalau betul, berani tak bersumpah dengan nama Allah yang dia tak pernah teks mana-mana perempuan selain aku? Dan tanpa ragu-ragu katanya, demi Allah dan nama arwah ibu, abang tak ada teks ataupun kontak mana-mana perempuan lain untuk tujuan berkenalan ataupun curang. Korang tengoklah berapa beraninya dia guna nama Allah untuk selamatkan diri. So sejak dari malam tu, selama berhubungan setahun ini, segala sumpah janji di atas nama Allah dan arwah ibunya tu bagi aku sebenarnya dah tak ada makna dah lah. Sebab even menipu pun dia masih menggunakan nama Allah dan nama arwah ibunya. Cerita dari Melur bukan nama sebenar.